I'm already in. Okay, doktor. Kalau macam tu, Irma bagikan mic kepada doktor. Doktor take over the... I thought there will be a chairperson and I'm the panelist. Who's the chairperson? Chairperson, beda, doktor. Yeah. Panelist, chairperson, panelist Dr. Satira. Yes. So, Irma yang akan in charge video kat sini. Yes, betul. So, you will announce who and who. And even during your turn also, you will announce and then you have yours. Yeah? Okay, sure, doktor. Doktor nak cakap apa ke? I will give, Assalamualaikum and a very good morning, everyone. Okay, I was supposed to be in the other room this morning, but I missed that. So, I think somebody else replaced me. So, I'm actually replacing Dr. I forgot her name. Dr. Azian or what? Okay. Anyway, this is for special education, right? Special education is not my area. However, I think it still involves teaching. Yeah. So I hope everyone. Okay, how is it going to be like? I think after each presentation, we will open to questions, and then if there is, and the speaker will answer live here. And if there is no more question, I will give my comments, and perhaps I may want to ask question as well. Would that be okay? Okay, doktor. Alright, we can start. All the best to everyone. Okay, recording video in progress. Okay, akan direkodkan. So, mohon saya sharekan video pertama, doktor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Dora binti Dabang dari Sekolah Kebangsaan Tanjung Batu Keramat, Tawau, Sabah, mempersembahkan tajuk kajian saya adalah Syurga Impian. Dalam slide yang pertama ini, saya ingin menunjukkan di mana ini adalah murid-murid saya, iaitu murid pendidikan khas, integrasi masalah pembelajaran yang mempunyai masalah kesukaran untuk mengeja. Dan di sini pula adalah di mana saya telah menghadiri beberapa kursus bersama dengan rakan-rakan guru, iaitu ke Pusat Disleksia. Ini pula adalah merupakan aktiviti yang diadakan pada masa itu adalah hari raya ya, bersama dengan murid-murid saya. Pada masa ni negara kita belum lagi dilanda oleh pandemik COVID-19. Ya, di sini juga seperti mana yang kita boleh lihat adalah murid-murid saya yang ini saya mengaplikasikan pengajaran di rumah. Baik, di sini saya memberikan kaedah ya, bagaimana cara nak mengatasi murid yang sukar untuk menulis perkataan dengan baik ya, bagaimana nak mengeja dan mengingat suku kata ya dalam kemahiran asas bacaan. Seperti mana yang kita nampak di sini, saya menggunakan mengingatkan murid ya, bagaimana cara mereka nak mengeja ya, khusus kepada mata pelajaran bahasa Melayu. Hari ini pula adalah di kelas ya, pada tahun 2018 saya telah menggunakan kaedah fonik juga, memberi kelas tambahan kepada murid-murid yang saya kenal pasti untuk dibantu ya. Jadi nampak mereka bersemangat untuk membaca. Ini adalah salah seorang murid saya. Pada masa itu dia masih lagi di tahun 3, dia masih lagi tidak dapat menguasai kemahiran membaca dengan lancar. Okay, nama murid saya ni di sini nampak juga dia ada rakan-rakannya. Pada masa ni adalah belum lagi COVID-19 ya, dalam pandemik COVID-19. Memang saya dengan murid ni mesra lah ya, hubungan mesra, ibarat mereka ni macam anak-anak lah ya kepada saya. Dan saya berharap ya, semoga apa yang mereka inginkan ya tercapai ya. Untuk orang kata nak
nak membangun ya, membangun motivasi untuk orang kata nak memberi mereka cara ya, bagaimana cara untuk menguasai kemahiran membaca, sekurang-kurangnya boleh menyebut suku kata. Jadi saya sudah mengikuti kursus, saya cubalah ya untuk mendalami dan juga membuat beberapa orang kata kaedah ya yang pernah orang buat dan yang saya reka sendiri ya, bagaimana caranya untuk murid mudah mengingat dan menyebut suku kata ni ya, sebab impian mereka ya sebenarnya untuk orang kata dapat menguasai kemahiran bacaan itulah ya, walaupun mereka murid-murid pendidikan khas ya, seperti ini yang kita nampak ya. Mula-mula tu murid saya ni dia memang sukar untuk mengingat, kadang-kadang sudah sebut lupa lagi ya, dan juga tidak dapat membatang perkataan ya, di mana sini kan saya bezakan dengan warna ya. Okey, yang ini pula adalah murid saya, murid autism ya. Mula-mula dia memang dia memang sebenarnya boleh membaca dari mula tahun 1. Tapi masalah di sini adalah bila dia membaca kurang jelas ya. Jadi isunya di situ, itulah yang saya nampak dia masih lagi dia boleh membaca tapi tidak teratur. Dan yang ini pula adalah murid saya yang pada masa itu dia memang daripada aliran perdana ya, terus ibu dia berhubung dengan saya untuk mengajar dia membaca ya, mula-mula di rumah. Kemudian saya cuba lakukan intervensi, akhirnya murid ni ya, betapa sukarnya dia untuk menguasai kemahiran membaca pun akhirnya dia dapat membacalah dengan baik. Dan ini pula adalah semasa tempoh PKP ya, PDPR yang dilaksanakan pada tahun 2020 sehingga sekarang ya, saya menggunakan Telegram lah ya untuk lebih orang kata kaedah ataupun cara teknik untuk menguasai kemahiran bacaan dengan murid ya. Dan di sini juga saya sediakan video-video pengajaran daripada YouTube ya, yang saya boleh berikan dan berulang teknik pengajaran tu ataupun video pengajaran ni boleh diulang menggunakan kaedah flip classroom lah ya. Baiklah, di sini apa yang kita nampak adalah beberapa orang murid yang melakukan tugasan, dan saya pada akhirnya ya telah dapat suatu pengajaran ya kepada pembelajaran kepada saya sebagai pengkaji, di mana apabila kita melaksanakan pelbagai kaedah ya untuk ataupun teknik pendekatan ya untuk mengambil hati murid, insya-Allah kita akan berjaya ya untuk membantu mereka menguasai satu-satu kemahiran. Okey, ada soalan? Tahniah. Ada soalan dari pembentang yang lain dan penonton? Kita tak ramai dalam kumpulan ni. Ada berapa orang? 10 orang. Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya tahniah ya, tahniah dari saya juga. Congratulations. I think saya selalu salute rakan-rakan yang mengajar pendidikan khas, special education, because I think it requires passion and patience. Yeah, PASSION and also PATIENT. Ya, saya tak boleh bayangkan lah kalau saya mengajar kelas berkeperluan khas ni, agaknya mungkin tak sabar juga ya. Okay, dan yes, saya tertarik dengan Cikgu Didi tadi berkata kalau kita sabar cuba jaya try and error ya, kalau ini tak that is actually the process of intervention. In action research, intervention bukan yang kita mimpi dari langit jatuh dari langit, mimpi malam ni besok nak buat intervention. No. So it actually is developed
you try yang ini, flip classroom yang bagaimana. Kemudian untuk student saya kena tambah sikit ini, and then from there, that's why tadi dah ada sebut development in yourself. Itu yang kami nak dengar sepanjang Marnet conference ni ya. Guru-guru aware that action research is not about menguji keberkesanan metod kepada pelajar, tetapi melihat sejauh mana kita sendiri berubah, the change in us throughout the process of our teaching lah ya. And seperti yang kalau ikut semalam ya, symposium 2 semalam, Prof Cannon berkali-kali menekankan tentang penglibatan pelajar. That means take them into consideration in decision making. Ya, sama-sama mencetuskan idea, sama-sama intervention itu bukan datang dari guru sahaja. It comes also from the students themselves. Okay, itu mungkin akan datang boleh teruskan lagi dan melibatkan pandangan pelajar juga. Di situlah kita boleh melahirkan pelajar yang berfikiran kritikal. Jangan pandang rendah ya budak autism ya. Saya ada ramai kawan yang autism tapi they are actually very smart kan. Alright, itu saja dari saya. Ada tadi chat tadi apa ya? Tahniah dan syabas Cikgu Didi atas usaha yang komited dalam membantu pembelajaran murid-murid pendidikan khas. Saya ada satu soalan, how do you feel? Apa perasaan cikgu sepanjang cikgu menjalankan aktiviti berkenaan? Ya cikgu, silakan. Cikgu Didi. Terima kasih doktor. Okey, jadi saya ingin berkongsilah ya perasaan, pengalaman ya. Sebab kalau diikut ya, saya dah menjalankan intervensi ni daripada 2017 lagi. Ya, sebelum tu bukannya kita tidak ada memikirkan macam mana budak ni untuk dia sekurang-kurangnya dia boleh menyebut suku kata kan. Bila kita lihat ya ramai dekat aliran perdana ya, bila tidak boleh membaca sedikit okey dia ni masuk PPKI ya kan gitu. Jadi guru-guru di luar sana ya yang bukan di dalam bidang ini pun rasa macam okey tak apalah budak ni memang tiada harapan jadi dia masuk PPKI. Jadi saya nak mengubah persepsi itu sebab asalnya saya sebenarnya guru aliran perdana juga dulu ya. Saya guru orang kata yang dekat sudah nak pencen pun ya, guru aliran perdana, tapi saya masuk dalam bidang pendidikan khas dalam 7 tahun lah lebih kurang itu. Jadi saya memikirkan perasaan saya mula-mula kan saya fikir pun macam okey, adakah budak ni, saya bertanya dengan diri saya sendiri, macam mana caranya saya nak bantu murid ni sekurang-kurangnya dia boleh bila dia keluar dari sekolah rendah dia boleh membaca. Walaupun mungkin ada yang terlepas tidak dapat sampai maksudnya menguasai kemahiran membaca, tapi dalam 100% mungkin kita dapat bantu separuh. Jadi saya mencuba pelbagai kaedah lah sebenarnya. Dari tahun 2017 tu mula-mula sekali saya guna yang orang kata old school lah, gunakan kad suku kata kan, gunakan mula-mula saya gunakan kaedah fonik tu, saya tidak menggunakan gambar. Jadi bila saya tengok ya budak-budak ni dia sebenarnya murid pendidikan khas yang lebih dia cepat ingat bila dia ada sensory visual sebagai persediaan dia untuk belajar. Okey, boleh saya cut sekejap ya? Iya. Okey, untuk pengetahuan yang lain juga ya. What Cikgu Didi tengah menceritakan pada kita is actually her reflection. Inilah yang perlu kita tulis. Nanti mesti nak buat report kan, nak dalam bentuk tulisan. InsyaAllah Marnet akan cuba untuk compile ya semua photo voice dan juga pecah kucing ni kita jadikan jurnal insyaAllah.
So untuk menulis, ini yang perlu ditulis oleh cikgu-cikgu di dalam reflection yang peringkat awal tu. Ya. Saya dah cuba daripada 2017 ini berlaku, saya dapati begini, that is actually very rich. Ya, very rich, in-depth analysis of what you have done so far. Jadi itu yang menyebabkan tidak perlu pre-test and post-test. Sebab kita dah convinced there is a problem. There are issues. Okay, and I have been trying method A, method A plus 1, method A plus 2. You get what I mean? Yeah. Yes, itu yang perlu dilaporkan. Cerita ini yang mahal yang tidak ada dalam bentuk kajian yang lain. Okay, dah maaf ni Cikgu Didi ya. Yeah, That's a very good reflection. Yes. Yeah. Okay. Jadi So, saya teruskan sedikit lagi doktor. Okey, Ya. jadi saya mulakan dengan suku kata. Masa tu saya tidak menggunakan visual. Jadi apabila negara kita dilanda PKP, di sinilah kita mula memikirkan. Sebelum tu saya membuatkan kelas tambahan, saya menggunakan kaedah fonik. Memang ada yang berjaya, tapi orang kata peratusnya tu masih kurang lah. Maknanya budak ni dia boleh on off lah. Maknanya sekejap dia ingat, sekejap dia lupa. Sekejap dia ingat, dia lupa. Jadi bila negara kita PKP tahun 2020, saya masih sambung lagi sebelum tu sebenarnya kita tidak menulis lah kajian ataupun tindakan kita ni. Sebab saya kan tertarik dengan kajian tindakan ni terus. Saya nampak video Dr. Satira ni dengan saya ingat dengan Cikgu Emma sekali, Cikgu Zain Noriza. Malam tu tengah malam. Saya lah sebenarnya yang tengok tengah malam tu siaran ulangan dan hari yang terakhir untuk kita menghantar. punya pecah apa Emma? Apa tu? Ya, yang dekat kita buat dengan YouTube sahabat tu guru kan? Malaysia tu. Dekat YouTube. sahabat guru. Okay, Sahabat guru, ya. Baik. Jadi saya nampak kan sebelum tu, sebab kita sebenarnya bukan tidak ada amalan terbaik dalam kelas. Memang ada. Betul. Cuma kita tidak menulis. Apa tindakan Yes. yang kita ambil, apa yang kita buat kalau masalah budak tidak tahu membaca, apa yang kita buat. Kan? Jadi bila saya nampak video tu, saya nampak pembentangan Cikgu Zainuriza dengan Cikgu Hema masa tu, dan penerangan Dr. Satira pun jelas juga. Masa tu saya, begini rupanya kajian tindakan ni begini. Nampak pecah kuca kan? Dia chit-chat. Jadi dia bukan terus menekankan yang orang kata akademik. Jadi rupanya yes. yang ini saya buat ni amalan terbaik dalam PDPC saya sendirilah, bukannya orang lain punya kan. Jadi Betul. saya yang tahu apa isu saya hadapi dalam PDP dalam kelas, dan apa yang saya mau bantu murid saya. Jadi saya nampak di situ memudahkanlah. Marnet lah yang memperkenalkan saya, memudahkan. Alhamdulillah. Rupanya kajian tindakan begini mudah rupanya kan. Dia bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, memperbaiki amalan terbaik dalam kelas. Jadi saya akhirnya daripada Marnet ni saya mula join juga beberapa kajian tindakan yang lain. Saya tengok, tapi Marnet yang lebih orang kata jelaslah penerangannya. Dan pada masa kini saya meneruskan juga kajian ni. Sebelum ni saya tidak menggunakan alat, saya cuma menggunakan teknik saja. Kaedah saya mengajar dalam kelas. Jadi kini saya perbaharui dan saya tambah baik dengan penggunaan aplikasi mobile pendidikan. Maknanya daripada Google Play Store, murid boleh belajar selain daripada yang video di dekat YouTube tu pun, itu memang kita sudah ada lah. Cuma kali ini saya tambah baik dengan penggunaan aplikasi mobile pendidikan daripada Google Play. Jadi budak bukan ada masalah internet pun boleh cuma satu kali install saja, dia boleh akses lah untuk belajar, orang kata. Jadi nampak menarik situ sebab kita ada visual, ada animasi dan juga kita ada perkataan. Jadi untuk murid pendidikan khas ni lebih orang kata saya mendapati ya pembelajaran kepada saya tidak boleh dengan abjad saja. Satu tidak boring. Bila nampak visual, walaupun dia mungkin mula-mula dia contohnya dia kata kuda.
kuda kan. Dia nampak kuda, dia sebut kuda. Padahal dia tidak tahu mengeja. Tapi pada akhirnya bila murid menggunakan aplikasi tu, dia sebut suku kata dan dia akan cuba membatang perkataan di situ. Jadi nampak murid-murid saya dah cuba, memang seronok lah. Ya. Alhamdulillah. Okey, itu tujuan action research sebenarnya ya. Kalau kita perhalusi, it's not about competition, it's not about nak bandingkan siapa lebih baik, sekolah mana percentage yang lebih tinggi. No, ya. Sebagai guru, kita adalah ejen perubahan ya, ejen perubahan. Jadi kita nampak ya the passion in Cikgu Didi. Tahniah sekali lagi saya ucapkan ya. Saya harap dengan usaha yang Marnet buat ini dapat melahirkan lebih ramai guru yang actually passionate, dan kongsilah cerita anda. Okey, kita akan sediakan platform sebegini InsyaAllah tiap-tiap tahun Emma. Okay. Alright. Terima kasih. Okay. Maybe next presenter. Ya. Tahniah lagi sekali.